Malaysia, Thailand berkukuh kerjasama pertahanan di semua peringkat. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Miza Isni Muhammad dalam Berita Tengah Malam. Rantau Asia perlu bersatu dan berstrategi dalam suara perkumpulan menerajui dunia ketika ini yang berbelah pendirian dalam mendepani ancaman tradisional dan bukan tradisional yang mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, kesan rantaian bekalan makanan dan impak perubahan iklim kepada kemakmuran serantau. Mengambil peluang pentas antarabangsa Nikkei di Tokyo, Jepun yang dihadiri para pemimpin rantau Asia, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut menempelik konflik politik sejagat kuasa besar yang akhirnya memberi kesan langsung negara-negara serantau lain termasuk Malaysia. Dan bagi menanganinya, Kuala Lumpur menggariskan 3 teras yang boleh memandu rantau ini mendepani dan keluar daripada cabaran-cabaran yang dihadapi ketika ini. Laporan Azmah Abdul Wahab di Tokyo, Jepun. Perdana Menteri menggesa rakan-rakan rantau Asia untuk memperkasakan integrasi ekonomi serantau, mengukuhkan kerjasama dan mekanisme perundingan dan bermuafakat dalam menangani cabaran perubahan iklim. Gesaan Malaysia itu disuarakannya menerusi ucap pertama sulungnya pada persidangan Nikkei mengenai masa depan Asia kali ke-27 yang mengetengahkan tema mentakrif semula peranan Asia dalam dunia yang berbelah pendirian di hadapan kira-kira 200 peserta persidangan. Beliau memberi contoh konflik politik yang melanda Ukraine, perang perdagangan Amerika Syarikat China serta pandemik COVID-19 yang telah memberi tekanan yang pelbagai kepada negara serantau. Malah ketika negara kuasa dunia dan syarikat multinasional kalut akibat kekurangan semikonduktor dan microchip yang menjejaskan industri mereka, isu gangguan bekalan makanan memberi kesan buruk lebih besar kepada rakyat biasa, terutamanya dengan meningkatnya kadar inflasi sehingga mencapai paras rekod tertinggi. Apa yang dihadapi rantau Asia ketika ini menurut Perdana Menteri adalah cabaran kepada para pembuat dasar di Asia untuk tidak bertindak sendirian dalam jangka masa yang panjang, termasuk kepada Malaysia yang bergantung kepada keadaan serantau yang stabil, inklusif dan makmur. Sekarang bukan masanya untuk kita terus berbelah pendirian. Dunia sedang berdepan dengan pelbagai ancaman, termasuklah perubahan iklim yang memerlukan komitmen dan kerjasama serantau dan juga antarabangsa dalam usaha untuk menanganinya. Dasar sehala dan unilateral yang diperkenalkan kuasa besar dunia hanya meningkatkan daya saing satu pihak dan memberikan tekanan kepada pihak lain, termasuk pihak ketiga yang tidak terlibat langsung. Keadaan ini boleh mengakibatkan berlakunya perbezaan mendalam dan kita perlu mengelak daripada menjadi mangsa. Ini merupakan ucapan sulung Perdana Menteri di pentas persidangan antarabangsa yang disampaikan dalam bahasa kebangsaan bahasa Melayu sepenuhnya. Terdahulu sebelum ucap pertama, Perdana Menteri menerima kunjungan hormat pengerusi Nikkei Incorporated, Naotoshi Okada. Beliau juga ditemu ramah secara eksklusif oleh media tempatan Nikkei dan Nikkei Asia yang diatur penganjur persidangan. Malaysia dalam pada itu mencadangkan agar penyelesaian isu sejagat Asia dilaksanakan menerusi pemerkasaan integrasi ekonomi dengan mentransformasi digital perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS secara besar-besaran. Bidang itu menurut Perdana Menteri berupaya menjadi salah satu pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi rantau ini, terutama ketika pandemik melanda dunia. Berikutan dengan itu,
Asia sememangnya berada pada kedudukan yang baik untuk menguasai pasaran e-perdagangan terbesar di dunia. Ia mewakili 57% atau 1.1 triliun US dollar daripada nilai jualan e-perdagangan dunia pada tahun 2019. Angka peratusan ini dijangka mencecah 61% atau 1.9 triliun US dollar menjelang tahun 2024. Prospek pertumbuhan itu menurut Datuk Seri Ismail akan memberi peluang besar kepada komuniti PMKS mendapat akses kepada pasaran dan mengeksploitasi cara baharu dengan sokongan dasar swasta atau awam. Berdasarkan pola perdagangan, jumlah perdagangan dalam kalangan negara Asia adalah besar. Ekspor barangannya pada purata 59% bagi tahun 2016 hingga 2020. Ia menunjukkan Asia mampu mempengaruhi trend atau arah aliran perdagangan dunia jika pendekatan diambil lebih bersifat serantau. Malaysia juga mencadangkan pengukuhan kerjasama dan mekanisme perundingan dalam merangka strategi mendepani persaingan. Prinsip yang telah diamalkan ASEAN ini, kata Perdana Menteri, menerusi pelbagai platform mesyuarat, forum, dialog dan sidang kemuncak perlu kekal aktif dalam menyelesaikan setiap pertikaian. Datuk Seri Ismail menggesa agar perhatian dan sumber lebih besar diberi terhadap pelbagai perjanjian dan kerjasama termasuk melalui Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC yang telah memeterai Wawasan Putrajaya 2040 tahun lalu. Perdana Menteri turut mengetengahkan mengenai kepentingan kerjasama menangani cabaran perubahan iklim global dengan jangkaan perubahan iklim yang akan bertambah buruk dan menjejaskan rantau Asia menjelang 2050. Kerjasama serantau dalam memampan kesan kemusnahan lebih buruk terhadap ekonomi dan masyarakat perlu dilakukan dengan segera. Sejak lebih 2 tahun lalu, menurut Datuk Seri Ismail, anggaran 6 juta orang di Asia Tenggara telah hilang tempat tinggal akibat banjir, ribut dan taufan. Keadaan dijangka terus memburuk dengan peningkatan paras air laut. Sebagai kawasan yang paling terdedah kepada kesan perubahan iklim Asia Pasifik, lebih 57 juta penduduk Asia Tenggara mendapat akibatnya pada tahun lalu. Bagi tempoh jangka panjang, Malaysia juga komited memenuhi visi negara untuk mencapai tahap carbon neutral menjelang tahun 2050 dan bertindak menggubal undang-undang berkaitan perubahan iklim. Malaysia juga akan bekerjasama dengan negara-negara yang mempunyai visi yang sama. Untuk tujuan ini, idea Asia Zero Emission Community yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Jepun Tuan Yang Terutama Fumio Kishida adalah titik permulaan yang baik. Perdana Menteri juga mengambil peluang menegaskan tiada negara yang mampu mengendalikan krisis perubahan iklim secara bersendirian. Bagi negara-negara membangun, ia adalah situasi yang sangat membimbangkan kerana kos dan juga kapasiti yang diperlukan untuk mendepaninya akan menghakis sumber untuk mencipta peluang ekonomi kepada rakyat. Dalam sesi soal-jawab selepas ucap pertama, Perdana Menteri menjelaskan keyakinan Malaysia terhadap usaha memuktamadkan Rangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik IPEF, sebuah inisiatif rundingan antara Amerika Syarikat bersama 11 negara termasuk Malaysia dalam usaha menyokong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dan secara adil. IPEF menurut Perdana Menteri akan menjadi satu platform untuk memperkukuhkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara di Indo-Pasifik dan rantau ASEAN. Struktur kerjasama holistik bagi menyelesaikan isu-isu perdagangan dengan negara-negara rakan. Meskipun melalui platform yang berbeza, Malaysia bersedia untuk membincangkan isu-isu berkaitan melalui IPEF bagi memastikan rakan-rakan dapat mengoptimumkan manfaat ekonomi dan strategik seperti yang digariskan dalam kerangka tersebut. Dengan penekanan terhadap penyelesaian kepada isu berkaitan perdagangan dan pelaburan, saya menjangkakan bahawa sektor-sektor perubatan, elektrikal dan elektronik serta ekonomi digital akan mendapat manfaat melalui
inisiatif perjanjian tersebut. IPEF menambah satu lagi kerjasama selain Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP dan Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPP yang disasar akan memberi manfaat besar kepada Malaysia. Perubahan dan perbezaan pendapat di Asia bukanlah sesuatu yang baharu. Seperti kata Perdana Menteri, perbezaan itulah yang menjadikan rantau ini lebih berdaya tahan menghadapi cabaran yang mendatang. Kini, platform dan mekanisme sudah tersedia, hanya memerlukan komitmen untuk menjayakannya. Azma Abdul Wahab, Tokyo, RTM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HAP terus beri komitmen pantau aktiviti penyelewengan barangan dalam negara dan ia dilakukan dengan cara turun padang memeriksa premis terlibat di seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, pemantauan dari semasa ke semasa penguatkuasaan KPDN HEP merupakan antara usaha berterusan membenteras penyelewengan barangan keperluan. Jadi kita harap ada kerjasama daripada semua pihak, pengguna sendiri ataupun mana-mana pihak yang ada maklumat tentang berlakunya penyelewengan, bagi tahu, buat laporan, jangan takut. Sebab itu kita buat saluran, pelbagai saluran untuk aduan. Beliau ditemui selepas tinjauan mesra sempena pelancaran skim kawalan harga musim perayaan Pesta Keamatan 2022 disandarkan. Koperasi disaran berperanan bantu kerajaan hadapi kemelut kenaikan harga dan kekurangan barangan keperluan di pasaran. Situasi kekurangan bekalan ayam dan kenaikan harga tepung dilihat perlu penglibatan secara langsung peranan koperasi yang ketika ini terlibat dalam industri makanan khususnya. Untuk membantu menyelesaikan sebagai masalah, terutamanya masalah awal tengah kata itu, sebenarnya kita boleh berperanan bersama. Jadi ini juga akan dilihat oleh kerajaan negeri melalui agensi-agensi kerajaan yang sedia ada, insyaAllah. Kalau kita kerajaan tak serius, kasi tinggalkan koperasi, terutama yang terlibat dalam bidang pengeluaran makanan, ini merupakan satu cabaran untuk semua pihak bertanggungjawab. Beliau ditemui selepas Majlis Perasmian Hari Koperasi Negara 2022 peringkat negeri Terengganu sempena 100 tahun koperasi di Kuala Nerus. Ikan air tawar boleh dijadikan sebagai pilihan sumber protein berikutan terdapat kekurangan bekalan ikan laut dan pada masa yang sama Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob berkata protein ikan air tawar adalah sama dengan ikan laut. Jelasnya pada 2020, pengeluaran ikan air tawar Kelantan mencapai lebih 4,000 metrik tan dengan nilaian lebih kurang RM49 juta. Air tawar adalah salah satu daripada sumber makanan yang penting pada kita. Di samping kita mendapat sumber makanan laut, yang darat juga perlu dipertengahkan. Keperluan ikan tu nampaknya sebagai pilihan, bolehlah mengambil sebagai keperluan. Tak nak kita nak juga menggunakan ikan, sama ikan laut, sama ikan air tawar. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program jelajah perikanan Jom Makan Ikan Air Tawar di pekarangan Stadium Sultan Muhammad keempat di Kota Baru. Sementara itu, bekalan ikan di Terengganu mencukupi. Exco Negeri Dr. Azman Ibrahim yakin permintaan yang meningkat mampu dipenuhi berikutan hasil tangkapan cukup memberangsangkan. Bila permintaan tinggi, tapi kalau sekiranya hasil tangkapan kita juga tinggi, dia tidak begitu terkesan. Tapi kalau permintaan tinggi dalam masa yang sama hasil kita berkurangan, dia akan beri kesan pada harga, sebab harga ni dipengaruhi oleh permintaan dan bekalan. Itu standard lah. Yang kita tak boleh nak ramal secara tepat lah situasi yang akan berlaku.
Jelas Dr. Azman pihaknya turut merangka inisiatif bersama Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI bagi mengelak risiko kekurangan bekalan sumber makanan. Tidak ada kes wabak cacar monyet di Malaysia setakat ini. Sementara itu, hanya 2 kanak-kanak disahkan terkena penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD yang mengalami gejala teruk dan memerlukan rawatan di ward unit rawatan rapi ICU. Menteri Kesihatan Khadijah Jamaluddin memaklumkan kedua-dua kes berkenaan positif virus Enterovirus 71 atau EV71. Pada 25 Mei, kanak-kanak pertama telah beransur pulih dan tidak memerlukan lagi bantuan pernafasan, namun masih dipantau secara precautionary di ICU. Manakala kes kedua masih lagi memerlukan bantuan pernafasan tetapi dalam keadaan stabil. Kita doakan insya-Allah pulih dan sembuh sepenuhnya insya-Allah. Surveillance virus penyebab HFMD di Malaysia mendapati virus Enterovirus 71, Coxsackie A16 dan Coxsackie A6 adalah virus yang predominan yang berada dalam persekitaran Malaysia. Khairi memberitahu media dalam sidang khas media dari Geneva yang diadakan secara dalam talian. Malaysia dan Thailand sedia mengukuhkan kerjasama pertahanan sedia ada bagi melindungi sempadan negara daripada dieksploitasi selain ancaman pengganas. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata, kedua-dua negara telah mencapai persetujuan berhubung beberapa perkara. Antara yang dicapai persetujuan tentera darat kedua-dua negara untuk membina 2 pos sempadan berselaras CBP baru bagi memerangi jenayah rentas negara dan penyeludupan. Turut dipersetujui kerjasama ketenteraan dalam bidang latihan, kursus dan latihan bersama. Malaysia juga mencadangkan untuk meningkatkan kerjasama pertahanan dalam Peronda Selat Melaka MSP kepada mesyuarat Menteri-Menteri Segi Empat dengan penyertaan Menteri-Menteri Pertahanan dari Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Perkara itu turut disokong Timbalan Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan yang membuat kunjungan hormat kepada Datuk Seri Syamuddin di Wisma Pertahanan. Prawit yang juga Menteri Pertahanan Thailand serta delegasinya dijadual menghadiri mesyuarat ke-55 General Border Community Malaysia Thailand GBC Maltai. Polis Kelantan meningkatkan pengawasan, kawalan dan risikan di sempadan susulan insiden pengeboman dan ketegangan yang berlaku di selatan Thailand khususnya di Tak Bai. Menurut Pemangku Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun, keadaan di sempadan setakat ini selamat dan terkawal. Kita punya mengambil tindakan berhati-hati, meningkatkan intelligence, meningkatkan kawalan. Dan kita punya unit-unit yang terlibat dalam intelligence ini telah pun bermula. Dan setakat ini tidak ada di sebelah kita ni, saya rasa dari segi keselamatannya amat terjamin. Kerana insiden yang berlaku itu saya rasa tidak ada mengena dengan soal penyelundupan, soal-soal lain, bukan. Hubungan dan kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand erat dan sering berkongsi maklumat.
Bertemu kembali. Laluan baharu penerbangan Malaysia Airlines Berhad MAB ke Doha, Qatar dilihat mampu memacu pemulihan sektor pelancongan Malaysia dan meningkatkan lagi pertumbuhan aliran trafik di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Dan menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri, ia secara tidak langsung membuka Malaysia secara lebih luas kepada pelancong dari destinasi antarabangsa yang lain. This is very much in line with our aim to attract more tourists, not only from Qatar but also from other countries in the Middle East, Europe and the United States. I believe the new service will help forge a stronger relationship in travel and tourism between every region and enhance support and stimulate more interest among tour operators in selling travel packages to each destination involved. Beliau berkata demikian selepas meraihkan ketibaan kumpulan sulung penumpang dari Doha menerusi penerbangan sulung MH161. Kriteria membawa masuk pekerja asing sebagai pengawal keselamatan akan lebih teliti dan tepat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin menegaskan walaupun sektor keselamatan memerlukan sehingga 150,000 pengawal keselamatan untuk mengisi kekosongan di seluruh negara, namun tapisan kepada latar belakang pekerja yang diambil akan lebih terperinci. Perbincangan dengan negara sumber seperti Nepal, Bangladesh dan Pakistan telah diadakan, tetapi kriteria ketat perlu mereka patuhi. Dia mestilah mempunyai pengalaman sama ada dia pernah bekerja di pihak penguasa di negara masing-masing ataupun pernah bekerja dengan syarikat-syarikat security di negara tersebut. Beliau ditemui dalam Majlis Jamuan Aidilfitri Jabatan Immigration Malaysia 2022 di Putrajaya. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB sudah mencari inisiatif yang bersesuaian bagi mengurangkan beban kos sara hidup pelajar di bawah tajaan Majlis Amanah Marah-Marah yang menuntut di luar negara. Menurut Menterinya Datuk Seri Mazhir Khalid, pihaknya memandang serius isu tersebut kerana ia melibatkan soal kebajikan dan jumlah pelajar yang ramai. Jadi pihak MARA sendiri dah ada inisiatif untuk nak tengok berapa sebenarnya yang amount yang patut ditambah. Dan pihak kementerian juga inisiatif dan saya sendiri akan berjumpa dengan pelajar-pelajar di United Kingdom tidak lama lagi untuk nak dapatkan, nak berdialog, nak tanya tengok macam mana dia orang punya sekarang, sebab cost of living tu di merata tempat di seluruh dunia sekarang naik, termasuklah di United Kingdom. Tambahnya, hasil sesi libat urus itu nanti akan dirumuskan di peringkat agensi dan kementerian sebelum dibawa untuk perhatian Perdana Menteri. Datuk Seri Mahathir berkata demikian selepas melancarkan Pelan Strategik Pengurusan Sumber Manusia KPLB 2022-2025 di Sepang, Selangor. Semua pihak perlu menghormati keputusan Ahli Parlimen Ampang Datuk Zuraidah Kamarudin yang mengumumkan keluar bersatu dan menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM, dan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata soal peletakan jawatan dalam parti itu adalah hak individu dan urusan sebuah parti yang lain. Mereka dah merupakan sahabat dalam gabungan kerajaan. Kami sama-sama berada dalam Jemaah Menteri. Jadi soal berita itu saya fikir itu adalah hak kepada beliau dan juga menjadi urusan dalaman Parti Bersatu yang kita harus menghormatinya. Lain-lain daripada itu saya tak dapat nak buat apa-apa agakan ataupun tekaan. Cuma yang dapat saya katakan Zuraidah adalah seorang yang telah menunjukkan prestasi yang baik dalam perkhidmatan beliau. Tan Sri Anwar ditemui media pada majlis sambutan Hari Raya Kementerian Komunikasi dan Multimedia di Putrajaya.
Dan ini berita gembira buat peminat hoki tanah air. Skuad hoki kebangsaan berjaya mengesahkan slot ke Piala Dunia 2023 selepas melangkah ke pusingan Super 4 Piala Asia 2022 di Jakarta hari ini. Malaysia mara ke pusingan tersebut selaku juara kumpulan B selepas menewaskan Bangladesh 8-1 pada aksi di Jakarta. Dalam perlawanan tersebut, skuad bimbingan Arul Silvaraj memulakan aksi dengan baik yang turut menyaksikan Muhammad Razi Abdul Rahim dan Faizal Syari masing-masing berjaya meledak hat-trick. Baki dua lagi gol skuad hoki kebangsaan dijaringkan oleh Muhammad Najmi Farizal Jazlan dan Muhammad Ashran Hamsani. Berdasarkan format kejohanan, dua pasukan terbaik bagi kumpulan A dan B layak untuk beraksi di peringkat Super 4 yang akan bermula Sabtu ini. 3 pasukan terbaik pada kejohanan di Jakarta akan memperoleh slot automatik ke Hoki Piala Dunia 2023 di India. Menjelang aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 melibatkan Harimau Melaya menentang Brunei di Stadium Nasional Bukit Jalil esok, Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Kim Pan-gon akui tidak sabar untuk menguji keberkesanan senjata baharu Harimau Melaya pada perlawanan tersebut. Jelas Pan-gon, pelbagai input dan maklumat sudah dicurahkan terutama berkaitan formasi baharu yang diterapkan kepada anak buahnya sejak kem latihan pusat bermula Khamis lepas. To see, but maybe cannot be perfect. Maybe if they show us very positive things, I think time to time we can deliver completely, so that our team have a lot of different kind of approach to the game. Bagi perlawanan esok, beliau turut berharap anak buahnya akan memberikan persembahan terbaik dalam usaha mendapatkan kemenangan. Selain Brunei, Malaysia dijadual berdepan Hong Kong dalam satu lagi aksi persahabatan pada 1 Jun depan. Sementara itu, bagi pemain tengah kebangsaan Syamir Kutiaba, beliau turut berharap rakan-rakan sepasukan dapat memberikan sepenuh komitmen sepanjang aksi menentang Brunei esok. We take it as a learning process because as we know that this is a good preparation for us. Even though there are some changes, but we have to adapt fast because the time is not much. But we will try to do our best to implement what we have learned and to do the best for the game. Beliau berkata demikian pada sidang media pra perlawanan persahabatan di Wisma FAM Kelana Jaya. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.